Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dapat kita bertemu lagi bersama saya Ustazah Hamimah dalam perkongsian pendidikan Islam tingkatan 3 dalam bidang akidah pelajaran 12. Pelajar boleh rujuk dalam buku teks pada muka surat 92 bertajuk Beriman kepada Rasul, unit 2 iaitu Sirah 25 Rasul. Pada pelajaran kali ini kita lihat sejarah ringkas 25 orang Rasul yang wajib kita imani. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ialah Nabi yang pertama. Baginda digelar Abu al-Bashar kerana baginda adalah manusia pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam berhadapan dengan iblis yang cuba menyesatkan baginda sehingga anak cucunya. Yang kedua, Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris ialah generasi kelima daripada keturunan Nabi Adam alaihi salam. Baginda ialah Nabi yang pandai dalam ilmu penulisan dan jahitan. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Baginda menyampaikan dakwah selama 950 tahun, tetapi hanya sebahagian kecil sahaja yang beriman. Baginda membina bahtera untuk menyelamatkan orang yang beriman daripada banjir besar. Yang keempat, Nabi Hud alaihi salam. Baginda diutuskan kepada kaum Ad yang tinggal di Ahqaf di Yaman. Allah mendatangkan angin sorsor iaitu angin sejuk yang sangat kencang kerana mereka menolak dakwah baginda. Yang kelima pula ialah Nabi Saleh alaihi salam. Baginda diutuskan kepada kaum Samud yang tinggal di Al-Hijr yang terletak di Arab Saudi. Nabi Saleh membuktikan kenabian baginda dengan mukjizat mengeluarkan seekor unta daripada celah batu, tetapi kaum Samud membunuh unta tersebut. Allah memusnahkan mereka dengan suara pekikan dari langit. Yang keenam ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim digelar Abu al-Anbiya kerana ramai Nabi dan Rasul lahir daripada keturunan baginda. Baginda berhadapan dengan Namrud, seorang raja kafir dan zalim di Babylon yang terletak di Iraq. Baginda membawa isteri dan anak baginda Ismail ke semenanjung tanah Arab dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Ismail dalam usia remaja, Allah mengujinya supaya Nabi Ibrahim menyembelihnya. Kepatuhan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail menjadi syiar dalam ibadah korban. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut ialah anak saudara Nabi Ibrahim. Baginda diutuskan kepada kaum Sadum yang mengamalkan jenayah liwat. Allah menurunkan hujan batu dan menterbalikkan bumi ke atas mereka. Negeri Sadum terletak di kawasan Laut Mati di negara Jordan. Yang ke-8 adalah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail bersama ibunya Sayyidatina Hajar dihantar oleh bapanya Nabi Ibrahim ke bumi Mekah ketika baginda masih kecil. Baginda membantu bapanya Nabi Ibrahim membina Kaabah Al-Musharrafah. Daripada keturunan baginda yang mulia ini lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya yang ke-9 ialah Nabi Isa alaihi salam. Baginda dilahirkan oleh Sayyidatina Sarah, isteri pertama Nabi Ibrahim. Baginda diutuskan kepada kaum Kan'an di Palestin. Daripada keturunan baginda lahir para nabi dan rasul Bani Israel. Seterusnya yang ke-10 ialah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ialah putera kepada Nabi Ishaq alaihi salam.
Yakub dalam bahasa Ibrani ialah Israel yang bermaksud hamba Allah. Baginda dikurniakan 12 orang putera yang mengembangkan keturunan Bani Israel. Asal-usul Bani Israel ialah daripada keturunan baginda. Ke-11 ialah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf adalah putera kepada Nabi Yakub, dilahirkan di Iraq dan baginda cicit kepada Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf dikurniakan ketampanan rupa paras dan ilmu mentafsir mimpi. Baginda telah mentafsirkan mimpi Raja Mesir mengenai peristiwa kemarau yang akan berlaku sehingga dapat menyelamatkan ekonomi Mesir. Yang ke-12 ialah Nabi Syuaib alaihi salam. Baginda berketurunan Nabi Ibrahim alaihi salam diutuskan kepada penduduk Madian yang mengamalkan penipuan dalam urusan sukatan dan timbangan ketika berjual beli. Justru Allah menimpakan azab kepada mereka dengan berlakunya gempa bumi. Seterusnya yang ke-13 ialah Nabi Ayub alaihi salam. Baginda berketurunan Nabi Ibrahim. Allah menguji baginda dengan pelbagai ujian seperti kehilangan harta, kematian anak dan sakit yang lama. Berkat kesabaran baginda, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyembuhkan penyakitnya. Yang ke-14 ialah Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli ialah putera Nabi Ayub alaihi salam. Baginda merupakan Nabi yang tinggi kesabaran dalam berdakwah. Nama baginda disebut dalam Al-Quran bersama dengan Nabi Idris, Nabi Ismail dan Nabi Ilyas alaihi salam. Yang ke-15 ialah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dilahirkan di Mesir ketika Fir'aun melancarkan arahan agar semua anak lelaki Bani Israel dibunuh. Allah mengilhamkan kepada ibu baginda agar menghanyutkannya ke sungai Nil. Baginda telah berdakwah kepada Fir'aun agar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun bertindak menentang Nabi Musa alaihi salam beserta pengikutnya dan mengejar baginda sehingga ke Laut Merah. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam agar memukul laut dengan tongkatnya, lalu laut terbelah menjadi laluan yang selamat untuk Nabi Musa dan pengikut baginda. Seterusnya yang ke-16 ialah Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun ialah saudara kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah menganugerahkan baginda kepitahan berbicara dan melantik baginda sebagai pembantu Nabi Musa dalam berdakwah. Yang ke-17 adalah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ialah keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Baginda dilantik menjadi raja di Palestin. Baginda memiliki suara yang merdu dan kemahiran melembutkan besi. Baginda terkenal dengan amalan berpuasa selang sehari. Seterusnya yang ke-18 ialah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ialah putera Nabi Daud alaihi salam. Baginda boleh menguasai angin, jin dan haiwan dalam pemerintahannya. Kehebatan Nabi Sulaiman alaihi salam telah dapat menawan Empire Sabak. Yang ke-19 ialah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas berketurunan Nabi Harun yang diutuskan kepada Bani Israel yang menyembah berhala Ba'lun. Dakwah baginda ditentang oleh kaumnya dan mereka membuat perancangan membunuh baginda. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bala kemarau yang panjang kepada mereka. Yang ke-20 ialah Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa ialah sahabat setia Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas alaihi salam wafat, baginda dilantik menjadi Rasul dan menyambung perjuangan Nabi Ilyas alaihi salam. Seterusnya yang ke-21 ialah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus diutuskan kepada penduduk Nainawa di Iraq.
tetapi mereka mengingkari dakwah baginda. Baginda keluar dari Nainawa dengan menumpang sebuah kapal yang syarat dengan muatan. Ketika kapal tersebut dilanda taufan di tengah laut, undian dilakukan untuk mengurangkan bebanan kapal tersebut. Baginda dicampakkan ke dalam laut lalu ditelan oleh ikan nun. Baginda sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika berada dalam perut ikan nun sehinggalah Allah mengeluarkan baginda daripadanya dan kembali semula kepada kaumnya untuk berdakwah. Seterusnya yang ke-22 ialah Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria berketurunan Nabi Daud yang diutuskan kepada Bani Israel di Palestin. Allah mengurniakan seorang anak bernama Yahya ketika usianya telah lanjut. Baginda membesarkan Sayyidatina Maryam binti Imran yang merupakan ibu Nabi Isa alaihi salam. Baginda wafat kerana dibunuh oleh raja yang zalim. Seterusnya yang ke-23 ialah Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya adalah putera Nabi Zakaria. Ibu baginda bernama Ishaq ialah saudara perempuan Sayyidatina Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam. Baginda dihukum bunuh bersama-sama dengan bapanya Nabi Zakaria kerana menentang raja yang zalim. Seterusnya yang ke-24 ialah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa merupakan Rasul Bani Israel yang terakhir. Mukjizat baginda terzahir apabila dilahirkan tanpa bapa. Ketika masih bayi, Nabi Isa AS dikurniakan kebolehan berkata-kata untuk mempertahankan kebenaran ibunya. Baginda menyeru kaumnya supaya mengesahkan Allah SWT. Pengikut setiap baginda digelar Al-Hawariyun. Baginda diangkat oleh Allah SWT ke langit dalam peristiwa cubaan membunuh baginda. Dan yang terakhir ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berketurunan Quraisy iaitu kabilah yang paling mulia daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Antara gelaran baginda termasuklah Al-Amin, Khatamul Nabiyyin dan Sayyidul Mursalin. Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada seluruh umat manusia hingga ke akhir zaman. Mukjizat terbesar baginda ialah Al-Quranul Karim. Akhir sekali, mari kita uji minda. Pertama, jelaskan sejarah ringkas Nabi Adam alaihi salam. Kedua, jelaskan sejarah ringkas Nabi Yusuf alaihi salam. Dan yang ketiga, bagaimanakah cara anda menzahirkan perasaan mencontohi cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Hingga kita jumpa lagi. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.